كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya memberikan kita taufik. Alhamdulillah dipertemukan lagi kita di dalam majlis ilmu di dalam taman syurga. Diharapkan para muhibbin rahimakumullah sekalian sihat wal afiat. Mudah-mudahan kehadiran kita berbekalkan hati yang bersih dari sebarang sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama-sama niat yang betul, niat yang baik, niat yang ikhlas seperti mana yang telah kita belajar. Mudah-mudahan dengan demikian Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkat untuk diri kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat berapa kitab kita yang pertama insya-Allah? 19. Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim. C. Maka kedua-duanya itu. Baik, muka surat 19 kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Baik, kata musannif, maka kedua-duanya itu ialah fitnah yang besar pada dunia kita ini. Iaitu mana? Kedua-duanya. Jangan lupa kedua-duanya maksud yang pertama orang alim yang tidak beramal dengan ilmu. Orang alim makna setelah kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diberi petunjuk oleh Allah, setelah kita diberi pengetahuan, kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, yang halal kita tahu halal, yang haram kita dah tahu haram, tapi masih lagi kita tidak mengamalkannya. Kita dah tahu benda itu wajib, kita masih lagi tidak menunaikan. Kita dah tahu perkara itu, perbuatan itu haram, tapi masih lagi kita belum meninggalkan. Itu yang pertama. Ini orang yang alim tetapi tidak beramal. Seperti mana kata syair sebelum ini, bermula fasad yang besar itu ialah orang alim yang tidak beramal. Kerosakan, kebinasaan yang besar. Kebinasaan yang besar, kecelakaan yang besar, musibah yang besar, fitnah yang besar. Yang pertamanya, setelah kita diberi ilmu oleh Allah tetapi kita tidak mengamalkannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang terlebih besar daripada fitnah itu, iaitu orang jahil yang melakukan ibadat. Beribadat dengan kejahilan, beribadat tanpa ilmu. Ini katanya musannif dulu, iaitu kebinasaan yang terlebih besar, yang terlebih besar daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi orang yang berilmu tapi tidak beramal, itu kecelakaan yang besar. Ada lagi kecelakaan yang lebih besar daripada itu, iaitu beramal tanpa ilmu. Beramal nak macam-macam kita buat. Sedekah, tolong sini, tolong sana, zakat sini, zakat sana, wakaf sini, wakaf sana, buat baik dengan mak ayah, taat kepada suami, yang suami cari nafkah.
dan macam-macam lagi lah. Padahal tak ada ilmu. Ini satu kecelakaan yang sangat besar. Kenapa? Kerana amalan kita itu takkan diterima oleh Allah. Kena ingat selalu dalam fikiran dan hati kita, ya? Beramal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Kena tanam dalam fikiran dan hati kita, supaya kita menjadi orang yang takut, yang risau, yang bimbang, dengan diri kita yang suka beramal tapi tidak suka menuntut ilmu. Kenapa? Macam pelik, kenapa pula beramal tanpa ilmu Allah tak terima? Jawapannya, di antara jawapannya, bila kita beramal tanpa ilmu, kita takkan tahu pantang larang dalam ibadat. Bila kita langgar pantang larang dalam ibadat tadi, itulah yang menjadi penyebab amalan kita tak diterima oleh Allah. Macam kita bawa kenderaan tanpa mengetahui undang-undang. Sudah tentu akan ada undang-undang yang kita langgar tanpa kita sedar. Boleh je nak bawa motor daripada Masjid Tanah ke Bandar Melaka pergi balik, selamat pergi selamat balik. Tapi selang 2-3 hari sampai surat saman 2-3 helai. Kita pun pelik. Kenapa? Selamat je pergi Melaka, selamat je balik daripada Bandar Melaka. Ni kenapa datang surat saman ni? Kerana kita tak sedar yang kita telah melanggar undang-undang, sebab kita tak tahu. Kita tak tahu undang-undang jalan raya, kita tak tahu. Jadi akibat daripada itu kita akan melanggar undang-undang jalan raya tadi tanpa kita ketahui. Maka kenalah saman. Begitulah juga dengan kita beribadat, berumah tangga, bernikah kahwin tanpa ilmu. Boleh nak bernikah kahwin tanpa ilmu, nak tolong orang sini, tolong orang sana, boleh dengan tak belajar. Tapi yang kita kena sedar, kena tahu, mesti ada undang-undang ibadat yang kita langgar. Kalau kita nak amalan yang kita buat, sama ada besar ataupun kecil, itu Allah terima. Di antaranya, akidah itu mesti betul. Akidah mesti betul, pegangan dalam hati. Akidah mesti betul. Sekarang ni soalan dia, akidah dalam hati kita betul ataupun salah? Apa perbezaan antara akidah yang betul dan salah? Akidah yang betul macam mana? Akidah yang salah macam mana? Entahlah. Macam mana? Itu tak cerita undang-undang akidah lagi. Nampak tak? Boleh semayang, boleh sedekah, boleh tolong orang sana sini, tapi kalau akidah kita salah, adakah Allah terima? Buat taat pada suami, khidmat dalam rumah tangga, tapi kalau akidah kita salah, yang suami cari nafkah pagi petang siang malam, kalau akidah salah, itu tak cerita langgar pantang lain lagi. Lidah kita mengumpat, dalam hati kita ada dengki. Bukankah itu pantang larang yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya jauhkan? Kerana seandainya kita melakukan amal serta melanggar undang-undang tadi, pasti amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah. Itu jawapan dia. Kenapa pula beramal tanpa ilmu Allah tak terima? Itu di antara jawapannya. Sebab kita tak tahu pantang larang. Jadi syaitan dia sangat suka dengan kita yang rajin beribadat, asalkan kita jangan menuntut ilmu. Kau nak beribadat, kau beribadatlah. Kau nak sedekah sebanyak-banyaknya, kau sedekahlah. Kau nak berqiyamul lail sepanjang malam, nak puasa setiap hari, tapi jangan kau menuntut ilmu. Kau jangan menuntut ilmu, kau beribadat sudah. Sebab kalau orang ni, kalau hamba Allah ni menuntut ilmu, pasti dia akan tahu pantang larang syarat rukun melakukan ibadat. Dia akan tahu selok belok, tipu daya, perangkap syaitan macam mana. Dah tentu dia akan membuat amal ibadat dalam keadaan berhati-hati. Aku kena buat macam ni. Kalau aku buat macam ni nanti tak sah. Kalau aku buat macam ni batal. Kalau aku buat macam ni nanti pahalanya ditarik oleh Allah. Kalau aku langgar yang ni nanti pahala dibinasakan oleh Allah. Jadi kita tak belajar, maka kita tak tahu benda-benda tu. Yang kita tahu, buat.
dapat pahala. Buat, dapat pahala. Itu yang kita tahu. Tapi syarat-syarat untuk mendapatkan ganjaran pahala tadi, kita tak tahu. Nampak tak? Jadi nanti di hari kiamat ni, kita akan dihisap oleh Allah. Allah akan menghisap kita, amalan kita. Akidah kita disemak. Sembahyang kita disemak. Puasa kita disemak. Bukan senang. Bukan dia punya sifirnya buat ibadat Allah terima. Bukan. Tidak semudah itu. Buat baik Allah terima. Itu cakap ringkas. Huraiannya tadi. Kita kutip sampah. Nak pahala kutip sampah tu, akidah mesti tu kutip sampah tu, jangan kira sembahyang lagi. Kutip sampah je. Kalau nakkan pahala kutip sampah tu, kalau akidahnya salah, Allah tak akan terima. Kalau kutip sampah, lidah kita tak berhenti mengumpat, kita tak akan dapat pahala. Kalau kutip sampah dalam hati kita ada dengki, kita tak akan dapat pahala tu. Nampak tak? Sebab benda tu Nabi ingatkan dah. Kalau ada dengki gini, kalau mengumpat begitu. Tapi kita tak nak belajar. Kita tak nak belajar. Kita berasa pandai dalam melakukan ibadat. Lalu kita pun beribadat syok sendiri. Penyakit hati dalam hati kita. Ada berapa banyak sifat mazmumah? Apakah sifat-sifat dalam hati yang akan merosakkan amal kita? Apa dia? Entah. Dah macam mana kita nak selamatkan diri kita, nak selamatkan hati kita daripada benda-benda tu kalau kita tak tahu? Kalau jalan kita tak tahu mana lubang, mana bonggol, macam mana kita nak mengelak? Jadi jalan yang baik pun kita kena tahu sebab nak ikut, jalan yang rosak pun kita kena tahu supaya nak mengelakkan diri. Itulah sebabnya Nabi kata menuntut ilmu tu wajib. Baik laki, baik perempuan, baik tua, baik muda, baik kaya, baik miskin, baik raja, baik rakyat, baik menteri, baik VIP, baik datuk, baik datin, baik tan sri, baik orang kampung, wajib menuntut ilmu. Kita tengok dalam media sekarang, ramai yang cakap pasal agama padahal dia pun tak mengaji agama. Cakap pasal agama tapi kita tak mengaji. Nampak tak ada? Jadi fitnah pada diri kita balik. Jadi mengajilah. Mengaji. Jangan rosakkan hidup kita. Jangan rosakkan hidup kita. Kalau kita atas dunia ni tahu cari harta pagi petang siang malam, tapi kita tak mempedulikan apa yang Allah perintahkan atas diri kita, sebenarnya hidup kita dah rosak dah. Matlamat hidup kita dah salah. Matlamat kita hidup dah salah. Allah ciptakan kita supaya beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Itu matlamat kita hidup. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, zahir dan batin. Di samping itu, Allah persiapkan pelbagai keseronokan hiburan atas dunia supaya kita tidak bosan melakukan ibadat. Nak cari harta boleh, nak cari kekayaan boleh, nak cari kemewahan boleh, nak cari keselesaan boleh. Tapi jangan sampai terlupa matlamat yang utama, iaitu ibadat. Sehingga menuntut ilmu kita jadikan sampingan, sambilan. Tapi memburu harta, kekayaan, pangkat, jawatan, kesenangan, itu matlamat hidup kita nombor satu. Nampak tak? Kita punya matlamat hidup kita dah rosak. Matlamat hidup kita dah rosak. Matlamat hidup kita dah rosak. Ni handphone ni diciptakan untuk berhubung. Ini matlamat asal. Handphone ni diciptakan untuk berhubung. Tapi di samping itu dalam handphone ni ada hiburan. Ada game, boleh menonton filem dan sebagainya. Tapi kita ni, saya duk khayal dengan hiburan tadi dah. Main TikTok, tengok cerita, tengok movie,
Dan macam-macam lagi, sehingga ada panggilan saya tak jawab. Panggilan saya tak jawab. Makna betul tak cara saya guna handphone? Dah rosak, betul? Handphone ni dah rosak sebenarnya. Sebab matlamat dia tu saya dah ketepikan. Sehingga orang nak berhubung dengan saya cancel kan. Orang hantar mesej saya tak jawab, saya tak balas. Orang call saya tak jawab. Saya sibuk dengan hiburan tadi. Maknanya handphone ni dah rosak. Betul? Betul tak? Betul tak handphone ni dah rosak? Dah rosak daripada matlamat dia. Matlamat dia suruh jawab call, buat panggilan, jawab panggilan. Tapi saya galip main TikTok, saya galip tengok filem, orang call saya tak jawab. Rosak tak handphone ni? Rosak. Rosak? Ke tak rosak? Ha? Penggunaan handphone ni dah salah. Jadi hidup kita dah salah. Hidup kita dah salah. Kalau kita hidup atas dunia ni dengan sebab hiburan yang Allah ciptakan atas dunia ni, harta, pangkat, jawatan, kekayaan dan sebagainya ni menjadi sebab kita tak mempedulikan perintah Allah, hidup kita dah rosak. Hidup kita dah rosak. Cepat-cepat baiki. Hari ni tadi, selang berapa minit lepas mati lagi seorang. Giliran kita akan sampai. Giliran kita akan sampai. Assalamualaikum. Jadi sementara ada saki baki umur kita yang tak berapa hari lagi ni, maka marilah kita baiki balik hidup kita. Mari kita baiki balik hidup kita. Susun atur balik. Waktu cari rezeki, waktu cari kemewahan, kekayaan lain, ini waktu aku mengabdikan diri kepada Allah. Mana sambil main TikTok, kalau ada orang call jawab. Baru betul cara penggunaan dia tadi. Nak cari harta, carilah. Tapi bila Allah suruh belajar, kena belajar. Ni kita sibuk cari harta pagi petang siang malam. Allah suruh mengaji, belajar, fardu-ain, kita tak peduli. Allah suruh semayang, kita tak peduli. Maknanya hidup kita dah rosak daripada matlamat ataupun tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk seronok, untuk ibadat. Seronok tu sampingan supaya tak bosan ibadat. Jadi baiki balik. Pakat-pakat kita baiki balik sebelum terlambat. Kita jangan jadikan diri kita, anak bini kita beribadat tanpa ilmu. Jangan jadikan diri kita dan anak bini kita beribadat tanpa ilmu. Jangan. Nanti kita yang menyesal. Bila Allah tolak, bila Allah tak terima amalan kita, nanti kita menyesal. Kita nak salahkan siapa? Nak salahkan orang? Nak salahkan kawan? Nak salahkan manusia lain? Kita dah diberi akal oleh Allah. Apa yang sepatutnya kita buat dan apa yang sepatutnya kita tak perlu buat. Itu disuruh belajar, disuruh mengaji, disuruh dengar supaya kita faham hidup ni sebenarnya apa. Kita bukan hidup di sini untuk terus hidup di sini, tidak. Ini bukan tempat kekal. Ini persinggahan. Bila-bila masa Allah akan jemput kita balik kepada kampung yang asal. Kita kena ingatlah. Jadi jangan leka dengan urusan-urusan dunia kita sehingga tidak mempedulikan apa yang Allah perintahkan atas diri kita. Nanti na'udzubillah min zalik. Kecelakaan yang takkan tertanggung sampai bila-bila. Kecelakaan, azab pedih dahsyat yang takkan tertanggung sampai bila-bila. Baik kita cepat-cepat selamatkan diri dan anak bini kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kita dan anak bini kita daripada azab neraka Allah, iaitu dengan kita belajar, fahamkan hukum hakam, tahu halal haram, kemudian baiki.
Tu kerja kita. Itu tugasan kita. Itu tanggungjawab kita. Itu matlamat kita dihidupkan oleh Allah. Baik. Dan sayugia pula bahawa berniat ia orang yang belajar. Sayugia dengan makna sepatut-patutnya orang yang belajar. Sama ada mengaji bertalaki ataupun mengaji secara online, sama je. Sama ada ngaji secara bertalaki gini ataupun kawan-kawan kita yang mengaji secara live ni, sama juga. Sama je. Sayugia pula bahawa berniat ia orang yang belajar. Dengan menuntuti ilmu itu akan kesyukuran atas nikmat akal dan segar tubuh badan. Maknanya kita belajar ni, kita mengaji ni sebagai tanda apa? Berterima kasih kepada Allah yang memberi kepada kita nikmat akal dan kesihatan. Sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah yang memberi kepada kita nikmat kewarasan akal. Maka kita gunakan akal ini untuk memahami hukum hakam Allah. Ini yang dikatakan orang yang berakal. Menggunakan akal untuk mengenal hukum hakam Allah, mengetahui hukum hakam Allah, memahami selok belok tata cara, pantang larang, syarat, rukun, sah batal ibadat. Gunakan akal untuk mengenal Allah. Gunakan akal macam mana cara yang betul untuk mencari bekalan akhirat. Bukan semata-mata menggunakan kewarasan dan kebijaksanaan kita untuk mencari kekayaan, bukan. Allah bagi kita ni akal sebab nak tolong kita ibadat, bukan nak tolong kita cari kekayaan. Matlamat utama Allah bagi kita nikmat akal supaya menolong ibadat kita, supaya kita boleh tahu bagaimana cara ibadat yang sepatutnya. Kalau kita tak diberi kewarasan akal, macam mana kita nak belajar hukum syarak? Yang ni halal, yang tu haram, yang ni boleh, yang tu tak boleh, kena buat macam ni, kena jauhkan macam ni. Macam mana kita nak faham benda ni kalau tak diberi akal oleh Allah? Kita kena ingat, setiap nikmat yang Allah bagi kepada kita tak ada tujuan lain melainkan untuk menolong kita mengabdikan diri kepada Allah. Allah bagi kita bini untuk ibadat. Allah bagi kita laki untuk ibadat. Allah bagi kita gaji untuk ibadat. Allah bagi kita jawatan untuk ibadat. Allah bagi mata untuk ibadat. Allah bagi telinga untuk ibadat. Allah jadikan kita boleh bergerak diam untuk ibadat. Allah bagi kita cerdik untuk ibadat. Yang kata cari harta kemewahan itu sampingan. Gunakan akal untuk mencari keselesaan. Gunakan akal untuk cari harta kekayaan. Itu sampingan. Tapi yang utama, akal ni adalah untuk beribadat. Tapi kita kufur dengan nikmat akal yang diberi oleh Allah. Kita gunakan akal kita untuk mencari jalan dan alasan bagaimana nak meninggalkan perintah Allah. Kita gunakan kewarasan akal kita, cari jalan macam mana ni alasan yang aku nak buat ni. Macam mana aku nak reka-reka alasan supaya aku boleh meninggalkan perintah Allah. Makna kita dah salah guna akal. Kita dah salah guna akal. Kita dah kufur dengan nikmat akal yang diberi oleh Allah. Bukan cari jalan bagaimana nak dekatkan diri, tapi kita gunakan akal mencari alasan, mereka-reka alasan macam mana nak meninggalkan perintah Allah. Macam mana ni? Bagi alasan apa kita pun carilah. Konon-konon alasan kita macam relevan. Konon-konon alasan yang kita bagi tu, konon-konon kita takkan dipersalahkan nanti oleh Allah. Dah, kita tak boleh lari. Tak boleh lari daripada ilmu pengetahuan Allah. Kita dah belajar tauhid. Bagaimana ilmu Allah? Dia tahu segala-galanya. Sehingga helah-helah kita pun diketahui oleh Allah. Allah tahu helah kita. Dia yang menjadikan semua tu.
Dia yang menjadikan semua tu. Jadi dia tahu mana kita nak lari. Mana kita nak lari. Nampak tak? Tak boleh lari. Nak lari mana? Kita ni semua akan pulang kepada Allah. Nak lari mana? Cuba bagi tahu. Tak boleh lari. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Ta'ala tadi dalam dua keadaan. Sama ada dapat nikmat ataupun dapat azab. Kalau betul caranya, dapatlah nikmat besok. Kalau salah caranya, dapatlah azab. Na'udzubillah. Lepas tu Allah bagi kita akal, cari jalan. Macam mana Aku nak selesa atas dunia ni. Tapi aku tak nak celaka di hari kiamat. Aku nak selesa atas dunia. Aku nak diri aku, anak bini aku hidup dalam keadaan selesa. Tapi aku tak nak susah dalam alam barzah. Aku tak nak anak bini aku nanti susah di alam akhirat. Aku tak nak. Jadi gunakan akal. Macam mana nak cari jalan ni? Supaya atas dunia pun selesa, di hari kiamat pun lebih selesa. Tapi kita salah gunakan akal kita. Kita hanya mencari keselesaan hidup di dunia, tidak memikirkan keselesaan selepas mati. Kita tak nak anak bini kita duduk tengah panas, kita carikan rumah. Kita tak nak anak bini kita penat berjalan, carikan kenderaan. Kita tak nak anak bini kita kebuluran, bagi makan. Kita tak nak anak bini kita aib, kita bagi pakaian. Itu dunia. Adakah kita fikir nasib kita dan nasib anak bini kita selepas mati besok? Apa yang kita sebagai suami khususnya dah usahakan untuk menjamin keselamatan, keselesaan untuk anak bini kita selepas dia mati besok? Sekarang kita dah bagi dia rumah. Di hari kiamat besok kita nak bagi dia apa? Di dalam kubur besok kita nak bagi dia apa? Kalau sekarang kita dah bagi dia rumah supaya berteduh daripada panas matahari, selepas mati besok apa yang kita dah bagi usahakan supaya dia selamat daripada panasnya azab Allah? Apa usaha yang kita dah buat? Apa usaha yang kita dah buat? Dekat dunia kita dah bagi dia duit belanja, makan, minum supaya dia tak kebuluran. Apa yang kita dah usaha supaya anak bini kita tak kebuluran di padang mahsyar besok? Apa usaha yang kita dah buat? Yang dunia dah nampak dah, alhamdulillah. Yang dunia dah nampak, walaupun tak hebat mana dah nampak dah. Tak kena panas, tak kena hujan, tak kebuluran, alhamdulillah. Nak pergi mana-mana ada kenderaan, alhamdulillah. Ni, selepas dia mati besok, selepas anak bini kita mati besok, macam mana tu? Adakah kasih sayang kita terhadap anak bini kita hanya di dunia saja? Nasib mereka di hari kiamat besok kita tak ambil berat. Adakah kita jenis ketua keluarga yang macam tu? Jadi kita fikir, adakah kita jenis ketua keluarga ataupun suami yang macam tu? Kita hanya mementingkan kesejahteraan, keselamatan anak bini kita di dunia, adapun keselamatan di hari kiamat kita tak ambil peduli. Lantak kau lah nanti. Kalau kau kena azab, itu lantak kau. Yang penting kat dunia ni kau selamat. Adakah kita suami yang macam tu? Jadi fikir-fikir kita. Fikir. Bahaya. Sangat bahaya. Bukan sikit-sikit bahaya. Jadi usahalah daripada sekarang ni. Sementara Allah tak ambil lagi nyawa kita, cepat lagi. Belum terlambat. Tapi jangan buat lambat-lambat. Belum terlambat, tapi jangan buat lambat-lambat. Jangan bertangguh dah. Jangan bertangguh dah. Mula mengaji dah. Mula belajar dah. Padu Ain, mula belajar dah. Kalau sebelum ni tak ada jadual belajar Padu Ain, buat dah. Ngaji dah Padu Ain. Dengan sendiri nanti Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang seterusnya, Allah akan bimbing insya-Allah. Sudah-sudahlah. Dah berpuluh tahun dah kita hidup macam tu. Dah berpuluh tahun dah kita hidup macam tu. Buru keduniaan, buru kekayaan, tak cukup-cukup, tak puas-puas. Sudah-sudahlah. Ada kesenangan yang jauh lebih hebat selepas mati besok untuk kita dan anak bini kita. Yang dah ada ni cukuplah, alhamdulillah dah. Tak payahlah lagi sibukkan diri kita dan sibukkan anak bini kita dengan benda-benda yang tidak menolong ibadat. Bukan tak boleh seronok, boleh, tapi biar berpada-pada. Kalau dulu kita seronok tanpa memikirkan ibadat,
Sudah, cukup. Mulai sekarang, jadikan diri kita ni orang yang nak mengambil kesenangan dan tidak melupakan ibadat. Kalau nak selamat. Belum terlambat lagi. Belum terlambat lagi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah. Kita mati. Anak bini kita mati. Kalau tak kita mati dulu, dia orang mati dulu. Pesan dengan anak bini kita, nasihat dengan anak bini kita. Ngaji, belajar, semayang. Ngaji, belajar, semayang. Kita ni mati besok. Kita ni bukan hidup terus hidup dah. Ingatkan anak bini kita. Setiap hari kalau boleh. Selalu. Supaya mudah-mudahan kita semua selamat nanti di hari kiamat. Tergamak tak agak-agak kalau kita tengok anak bini kita besok diazab oleh Allah? Kalau kita tergamak, pergi panggil orang-orang, sesiapa kita panggil, ikat anak bini kita, bakar hidup-hidup. Siapa sanggup? Siapa sanggup tengok sekarang ni, contohnya anak bininya ditangkap, diikat, dibakar hidup-hidup. Siapa suami yang tergamak tengok macam tu? Dia seronok tengok macam tu. Anak bini dia diperlakukan begitu. Yang di hari kiamat tu, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita tengok tadi. Azab yang Allah janjikan tu di hari kiamat tu dalam kubur tu jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita tengok tadi. Kalau yang ni pun kita tak sanggup, takkan kita lebih sanggup melihat mereka nanti diazab lebih dengan azab yang lebih dahsyat daripada tu. Kita tak nak anak bini kita nanti, contohnya kat dunia ni, duduk dalam kesusahan, dizolimi, tapi kita tak fikir selepas mati dia orang macam mana. Nak selamatkan dia orang ni bukan dengan harta, bukan, dengan ilmu, bagi agama pada anak bini kita. Mudah-mudahan mereka beramal dan mudah-mudahan amalannya nanti betul dan diterima oleh Allah. Tapi kita tak bagi, kita hanya bagi nafkah yang bangsa dunia. Kita hanya bagi nafkah yang bangsa dunia, nafkah yang bangsa akhirat kita tak bagi. Kita bagi duit, bagi rumah, bagi kereta, bagi pakaian, tapi ilmu kita tak bagi. Ni salah kita suami. Ini salah kita. Besok kita tak boleh nak jawab besok. Takkan boleh jawab. Takkan boleh jawab. Mustahil kita boleh jawab. Takkan terjawab. Percayalah. Wallahi, demi Allah, kita takkan boleh jawab. Maka cepat-cepatlah bertindak. Kalau yang isteri, yang suami tak nak buat macam tu, kita sendiri bergerak. Kita sendiri usaha, kita sendiri usaha belajar. Jadikan diri kita isteri yang baik, yang salihah, yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan menjadi isteri salihah nanti boleh menyelamatkan suami dan anak-anak di hari kiamat. Yang suami mengajak, isteri tak mau, isteri tak nak, usaha jadi suami yang bertakwa. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat boleh menyelamatkan isteri dan anak-anak. Kalau mak bapak kita masalah, kita sebagai anak usaha jadi anak yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat dapat menyelamatkan ibu bapa. Jangan salahkan. Kita jangan belajar cari salah orang. Jangan belajar cari salah orang. Jangan. Semakin mengaji, semakin mempersalahkan diri. Bukan semakin mengaji, semakin menyalahkan orang lain. Itu salah kita mengaji. Kalau kita mengaji, semakin kita cari salah orang, itu salah sebenarnya. Mesti ada silap kita belajar. Makin kita mengaji, makin tak nampak salah orang, makin nampak salah diri sendiri, itu baru betul belajar. Tapi kalau makin belajar, makin tak nampak salah kita, makin nampak salah orang, ini ada salah kita belajar. Boleh jadi niat kita belajar salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajilah. Tengok orang yang benar-benar orang yang redha dengan Allah Ta'ala. Dia tak salahkan orang.
Kalau bini dia jahat, disalahkan diri dia. Kalau suami dia jahat, disalahkan diri dia. Kalau anak-anak dia jahat, disalahkan diri dia. Dia tak salahkan anak-anak, dia tak salahkan suami dia. Ini orang baik. Ini orang baik. Selagi kita menyalahkan orang, kita bukan orang baik. Sebab orang yang baik, dia tak akan salahkan orang lain. Dia akan usaha cari apa salah aku ni. Apa salah aku yang anak-anak jadi macam ni. Apa salah aku isteri aku jadi macam ni. Apa salah aku suami jadi macam ni. Apa salah aku kawan-kawan jadi macam ni. Dia tak akan cari salah orang. Kalau kita mengaji agama pagi, petang, siang, malam, tapi kita makin nampak dosa orang, ini masalah. Ini yang kita takut. Sepatutnya makin mengaji, makin tertutup mata kita, telinga kita dan pengetahuan kita daripada aib orang lain. Bahkan semakin terdedah kelemahan diri kita sendiri. Itu je, ukuran dia macam tu. Kita nak tahu kita ngaji betul, salah tu di antaralah kayu pengukur ni. Kita nak tahu, kita mengaji, kita dah mengaji, kita dah belajar. Pagi, petang, siang, malam, banyak kelas yang kita duduk. Kita nak tahu kita betul salah, tengok diri kita. Kita semakin salahkan orang ataupun semakin banyak mencari salah diri sendiri. Kalau kita masih lagi cuba nak usaha cari dosa orang, maknanya kita belum dapat lagi sebenarnya. Belum ada manfaat lagi ilmu yang kita belajar. Kita tak dapat ambil manfaat lagi sebenarnya. Kita hanya syok sendiri je. Konon-konon dah hebat mengaji pagi, petang, siang, malam. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah bagi kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Apa gunanya kita mengaji, makin cari salah orang? Tu kita niat kita nak belajar. Kita nak belajar ni, nak mengaji semakin jadi hamba yang baik sisi Allah. Bukan nak semakin nampak salah orang, semakin jumpa silap orang, tu salah. Niat kita belajar nak cari salah sendiri supaya kita dapat baiki, bukan nak cari salah orang. Jadi niat kita betulkan, niat kita. Niat kita betulkan. Ingat dalam mengaji ni tak ada tipu daya. Ingat dalam belajar ni tak ada perangkap syaitan ni. Banyak perangkap dia. Halus perangkap. Kalau Allah tak tunjukkan, memang kita tak perasan. Itu kayu ukuran dia. Makin ngaji, makin cari salah orang, itu masalah kita. Makin datang bala, makin tak boleh terima, itu salah kita. Kita yang nak kena sesuaikan dengan apa yang Allah bagi. Bukan Allah kena sesuaikan dengan apa kehendak kita. Kita kena ingat tu. Kita sebagai hamba kena sesuaikan diri dengan apa yang Allah bagi. Bukan Allah kena sesuaikan dengan apa yang kita nak. Kita sebagai hamba ni kena sesuaikan. Allah bagi, kalau Allah bagi benda baik, nak buat macam mana? Apa yang sepatutnya aku buat? Kalau Allah bagi benda tak sedap, tak seronok, apa yang perlu aku buat? Allah suruh macam mana? Bila aku dapat senang, Allah suruh macam mana? Bila aku dapat susah, Allah suruh macam mana? Allah tak ikut kehendak kita. Merepeklah, menyumpahlah, merungutlah, marahlah, bengislah. Allah tak akan ubah apa yang dia kehendak. Lagi menambahkan kebencian Allah lagi. Jadi mau tak mau kita kena belajar untuk menyesuaikan hati kita dengan apa yang Allah bagi. Maknanya kalau betul syukur, kalau salah repair. Itu. Usahalah. Yang penting usaha dan harap kepada Allah. Harap pada Allah. Aku yakin Allah akan tolong aku. Aku yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa menolong aku bila-bila masa saja. Cuma sekarang Allah nak melihat sejauh mana kesabaran dan kesungguhan aku nakkan benda ni. Dia kena set dalam kepala otak itu. Kalau tak, nanti kita jadi putus asa. Baru cuba sekali dua, tak dapat, tak boleh, kita tarik diri.
Padahal sekarang boleh Allah bagi kita hati yang baik. Tapi Allah nak tengok sehebat mana hamba tadi nakkan benda yang sangat bernilai. Dia bersungguh ke tidak? Kalau dia bersungguh, dia tak akan putus asa. Dia akan cuba. Dia tak boleh dia cuba lagi. Dia tak boleh dia cuba lagi. Dia tak boleh dia cuba lagi. Dia cari jalan, dia guna akal. Macam mana nak dapatkan benda? Kita baru cuba 2-3 hari. Baru nasihatkan anak bini kita 5-6 hari. Kita dah kita dah marah, kita dah nak tarik diri. Kita dah putus asa. Kita nak ubah diri kita pun akan tahu. Sampai sekarang lidah kita pun tak baik-baik. Sampai sekarang mata kita pun tak baik-baik. Sampai sekarang telinga kita pun tak baik-baik. Macam mana kita nak ubah orang dengan sekelip mata? Kita tak ada kuasa. Usaha mana? Bagi nasihat sambil-sambil kita baiki diri, sambil-sambil itu kita nasihat anak bini kita, kawan-kawan kita. Bukan menunjukkan kita bagi nasihat tu kita baik dah, bukan. Sama-sama maknanya usaha untuk dekatkan diri kepada Allah. Begitu. Mudah-mudahan kita makin mengaji makin jadi pemaaf. Bukan makin mengaji makin jadi pendendam, bukan. Makin mengaji makin banyak bersangka baik pada orang. Bukan makin mengaji makin banyak bersangka jahat dengan orang. Tengok diri kita. Baik, jadi betulkan niat tadi. Supaya apa di antara niatnya aku belajar ni kerana nak bersyukur dengan nikmat akal yang Allah bagi. InsyaAllah siapa yang bersyukur dengan nikmat akal, InsyaAllah dia takkan nyanyuk. InsyaAllah dia takkan nyanyuk. Tualah setakat mana umur, InsyaAllah dia takkan nyanyuk. Sebab nyanyuk ni apa maksud nyanyuk? Allah tarik nikmat ke waras. Kan Allah janjikan siapa bersyukur Allah akan kekalkan nikmat tu. Syukur itu penambat nikmat dan penambah nikmat. Jadi kalau kita bersyukur dengan nikmat akal, dengan mana gunakan akal kita seperti yang Allah perintahkan, insya-Allah sebanyak mana pun umur kita nanti kita takkan jadi nyanyuk, takkan main tai. Kalau nyanyuk, habislah dah tak waras dah. Anak-anak pun tak suka dengan kita besok. Anak-anak pun takkan suka dengan kita kalau dah main tai. Jaranglah anak-anak yang boleh sabar dengan mak bapak yang macam tu. Silap besok anak kita letakkan kita dalam jamban. Tak mustahil tuan-tuan. Tak mustahil. Dia letak kita dalam jamban. Susah, terkejap, terberak sini, main berak sini, letak dalam jamban sana. Ataupun tidur dalam bilik air sana. Na'udzubillah min zalik. Ada tuan-tuan. Ada anak-anak yang macam tu. Sebab tak sabar, tak disabar dengan mak bapak yang macam tu. Jadi kita minta Allah jauhkan diri kita ni besok, andai katalah orang rezekikan umur kita panjang, janganlah jadikan kita orang tu yang nyanyuk macam tu. Sebab kita pun tak yakin anak-anak kita sabar dengan perangai kita besok. Maka bersyukurlah dengan nikmat akal ni, mudah-mudahan Allah pelihara akal kita, kewarasan. Tua setakat mana pun waras. Dan segar badan. Jadi belajar ni sebagai tanda nak berterima kasih kerana Allah bagi kita sihat. Segar badan mana sihat. Dan bahawa jangan berniat ia orang yang belajar agama supaya berhadap orang-orang kepadanya. Allah jangan kita mengaji ke, kita mengajar ke, niat kita supaya manusia rapat dengan kita. Jangan. Bila kita niat mengaji, niat mengajar, niat berdakwah supaya manusia berhadap dengan kita, seronok dengan kita, suka dengan kita, jaga-jaga. Di sini nanti Allah akan uji kita. Kita akan menyembunyikan hukum hakam Allah kerana nak menjaga hati manusia. Katalah ni ada 30 orang. Saya nak jaga hati kita semua ni, saya pun pusing-pusing hukum hakam Allah.
Sebab kalau saya cakap nanti takut ada yang berasa. Nanti bila berasa tak suka dengan saya. Bila tak suka lari. Dah jadi kurang anak murid contoh. Dah jadi kurang follower. Ramai yang unfollow. Jadi di sini nanti saya akan sanggup menyembunyikan ilmu demi nak apa? Nak mencari ataupun nak menjaga orang lain supaya orang seronok dengan saya. Itu apabila niat kita belajar nak orang datang kepada kita, nak orang rapat dengan kita, nak orang sayang dengan kita, salah lah tu. Kita tak ikhlas dalam belajar ataupun kita tak ikhlas dalam mengajar. Kita tengok ulama yang benar-benar ulama, dia tak peduli. Kau suka, lantah engkau. Kau tak suka pun lantah engkau. Yang penting hukum Allah dia sampaikan. Yang halal halal, yang haram haram. Dia tak ada jaga hati orang. Sebab amanah Allah tu lebih besar. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan agama ni untuk semua peringkat, daripada raja sampai ke bawah. Tak ada manusia yang tak boleh ditegur. Tak ada manusia yang tak boleh dinasihat. Nabi pun ditegur oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah. Nampak tak tu? Apatah lagi kita manusia yang bukan Nabi. Pasti ada salah silap, pasti ada leka, pasti ada lalai. Jadi itulah dia agama, ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Bukan ada golongan tertentu atas dunia yang tak boleh diberi nasihat dah. Bila salah, bila bercanggah dengan agama, diberi nasihat. Tak peduli raja tak raja, menteri tak menteri, datuk tak datuk, datin tak datin, tok guru tak tok guru. Contoh, tok guru silap, salah, ada tok guru lain yang menegur. Itu. Tapi kalau kita nak orang suka dengan kita, jangan tegur, jangan sebut tentang dosa, jangan sebut tentang azab, jangan sebut tentang janji-janji yang tak baik. Puji je manusia. Tak payah sebut pasal dosa, pasal neraka, tak payah. Jangan sebut pasal haram. Auzubillah min zalik. Jadi ketahuilah, ulama yang jenis macam tu dah tak ramai dah. Ulama yang jenis macam tu tak ramai. Tak ramai. Ada tapi tak ramai lah. Na'udzubillah min zalik. Sama lah ni, dalam TikTok ni pun fitnah kat sebenarnya. Mula-mula niat nak sebarkan agama, lama kelamaan tak sedar nak viral pula, nak orang kenal kita siapa. Na'udzubillah min zalik. Tolong doakan. Tolong doa. Duduk dekat depan ni bahaya sebenarnya. Duduk kat depan ni sangat bahaya. Ini harap doa daripada kalian, moga Allah tetapkan niat yang baik, yang betul. Kalau tak, celaka besar duk tunggu. Su'ul khawatimah. Kalau kita mengajar agama, niatnya niat dunia, matinya su'ul khatimah, matinya celaka. Na'udzubillah. Walaupun orang kata masyhur, terkenal, lain dia yang nak diperkenalkan oleh Allah. Allah yang nak memasyhurkan dia, itu lain. Tapi kalau kita niat mengajar nak masyhur, ini salah. Nawa itu kita mengajar agama, kongsi-kongsi ilmu supaya diri kita yang masyhur. Ini sesat. Na'udzubillah min zalik. Ngaji ke, mengajar ke, niat mesti dalam keadaan yang betul. Sebab tu kena jaga-jaga. Hati kita ni berbolak-balik, sekejap berubah dah. Na'udzubillah min zalik. Orang tak ngaji dengan kita rasa sedih. orang tak ramai ngaji dengan kita rasa sedih. Kenapa? Maknanya ada benda ya. Ada benda yang kita tak dapat tu. Kita nak ramai anak murid. Bila orang tak ramai, kita rasa sedih. Mana salah lah niat kita. Niat kita bukan nak menyampaikan. Niat kita nak orang ramai. Allahu Akbar. Halus saja. Halus saja mainan dia. Allah. Tolong doa. Tolong doa.
Dan bahawa jangan berniat ia supaya berhadap orang kepadanya. Jangan kita mengajar ni supaya orang dekat dengan kita, supaya orang suka dengan kita, supaya orang seronok dengan kita. Jangan cari, maknanya kita belajar mengaji tadi, jangan dengan niat supaya orang rapat dengan kita. Bila orang rapat dengan kita nanti, banyaklah habuan-habuan dunia yang kita dapat. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Oi, payah jaga. Payah jaga, payah. Sebab tu kita ni kena banyak istighfar selalu, banyak taubat selalu. Mesti terkena punya. Mesti terkena punya. Mesti, Dan supaya boleh dapat harta-harta dunia. Nampak tak ada? Jangan mengaji agama dengan niat nak menjadikan ilmu agama ni sebagai batu loncatan supaya mendapat keduniaan. Aku nak cari anak murid ramai-ramai lah. Nanti kalau ramailah yang bagi gift kat aku. Contohnya lah, kena 1000 orang mengaji, dah tentu banyak gift aku dapat. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh ya Allah. Minta jauh. Ataupun ramai nanti, bila ramai anak murid, ramai yang bagi hadiah, ramai yang bagi sedekah, ramai yang bagi ni, ramai yang bagi tu. Datang tuan-tuan, niat-niat macam ni, bisikan-bisikan macam ni, datang. Jangan kata tak datang, datang. Datang. Kita ni lah, kuat tak kuat nak tolak, kuat tak kuat nak lawan, leka habis. Leka habis. Na'udzubillah min zalik. Dan mata bendanya pada tangan-tangan orang itu. Supaya kenapa nak terkenal tadi tu? Supaya bila makin ramai orang kenal kita, makin mudahlah kita dapat habuan dunia tadi. Kalau 10 orang aja, mana nak dapat? Kalau 10 orang yang ngaji, mana nak dapat? Dia kena ramai, ratus-ratus, ribu-ribu, barulah banyak dapat orang bagi. Na'udzubillah min zalik. Jaga Allahu Akbar. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita sebagai mak bapak pun ingat, jangan semaikan benih-benih macam ni dalam hati anak-anak kita bila kita hantar dia orang belajar agama. Jaga mak bapak. Betul, bagus, baik dah hantar anak madrasah, tahfiz, ngaji pondok, bagus. Tapi kalau niat, kita ajar niat kita belajar baik-baik, betul-betul agama ni. Sekarang ni orang dah nampak agama banyak, mudah-mudahan nanti kau masyhur, mudah-mudahan kau nanti orang panggil sana sini, mudah-mudahan nanti ramai orang nak jemput kau ni jadi tok imam, tawaran gaji mahal-mahal. Na'udzubillah min zalik. Jangan tuan-tuan, jangan ajar anak kita macam tu. Jangan semaikan benih-benih kotor dalam hati anak kita. Jangan. Jangan. Belajar agama betul-betul. Ngaji sampai alim. Nanti orang panggil, orang bayar mahal-mahal. Na'udzubillah. Nanti orang jemput jadi imam tarawih, bayar ribu-ribu. Jadi cepat-cepat hafal Quran, jangan lambat-lambat. Na'udzubillah min zalik. Tak padan dengan azab Allah yang tunggu kita. Baik ngaji pondok, ngaji kitab, hafal Quran, tak peduli. Kalau niatnya kerana harta kekayaan dunia, jadikan agama jadi sebagai batu loncatan. Jaga. Ulama bagi tahu dah, siapa mati, kalau dia mati dalam keadaan dia belajar tadi tu, niatnya kerana dunia, matinya su'ul khatimah. Bukan mati husnul khatimah, tidak. Su'ul khatimah, matinya celaka, na'udzubillah. Mati dalam kecelakaan. Jaga ibu bapa. Sekarang ni boleh kita kata ramai mak bapak yang nampak hantar anak-anak belajar agama. Bagus, alhamdulillah. Tapi jaga niat kita. Jaga niat kita. Jaga niat kita. Dan supaya kemuliaan di sisi sultan, supaya dia mendapat kedudukan yang istimewa di sisi orang yang ada pangkat. Contohnya,
supaya dia mendapat tempat di sisi orang yang kaya raya. Mudah-mudahan nanti bila aku pandai, aku alim, aku hafal Quran, baca sedap, mudah-mudahan adalah aku artis-artis ke yang panggil, aku datuk datin ke yang panggil aku, besok senang lah aku. Mana-mana tahu nanti dalam ramai-ramai yang mengaji tu ada datuk datin, ada tan sri. Kalau panggil aku mengaji, panggil aku mengajar, oh tentu habuan banyak dia bagi. Jadi mulai sekarang aku kena ngaji sungguh-sungguh, si alim betul-betul, hafal banyak-banyak, supaya nanti golongan-golongan macam ni tertarik dengan aku. Mudah-mudahan aku mendapat tempat yang tertentu di sisi mereka. Na'udzubillah. Ini kecelakaan dalam belajar pula tu. Kecelakaan dalam jahil lain. Ini kecelakaan dalam belajar pula. Dalam belajar ni, besok kecelakaan bila dah alim pula. Dah hafal Quran, nanti ada kecelakaan dia. Dah alim, dah pandai, besok ada pula kecelakaan dia. Ada tipu daya dia pula situ. Waktu jahil ada tipu daya, waktu mengaji ada tipu daya, waktu dah alim ada tipu daya, sampai mati dah. Takkan berhenti. Dan supaya kemuliaan di sisi sultan dan lainnya daripada pekerjaan-pekerjaan yang bukan daripada keredaan Allah dan Rasulnya. Berkata Muhammad bin Hasan Al-Hasan rahimahullah ta'ala, jikalau adalah sekalian manusia itu hamba-hambaku, kalaulah manusia ni semua hamba aku, nescaya aku merdeka akan sekalian mereka itu. Nescaya manusia ni semua aku bebaskan merdeka. Kalau semua manusia ni dia punya hamba abdi, nescaya kata dia aku akan lepaskan mereka itu merdeka. Dan bersucilah aku akan diriku daripada bahawa adalah aku ini daripada asabah-asabah mereka itu dan waris mereka itu. Dan bersucilah aku. Dan selamatlah aku. Daripada bahawa adalah aku ni daripada asabah-asabah mereka itu dan waris. Makna selamat daripada ada hubung kait daripada orang-orang tu tadi tu. Maknanya tak ada hubung kait dengan makhluk. Habis kelazatan dan hikmah ilmu. Baru cerita kelazatan ilmu pula. Apa pula nikmat di sebalik belajar tu, apa kelazatan dia. Ni sebelum tu dia cerita apa kebinasaan, apa kecelakaan kalau salah belajar, kalau salah menuntut, salah niat dan sebagainya. Tapi kalau betul, apa pula kelazatan yang kita akan dapat. Wallahu a'lam. Sate pun dah masak nampak tu. Satu lagi Satu lagi ya. Satu lagi. Bagi sate masak sikit lagi. Satu kitab lagi insya-Allah. Maksud apa baca 10 minit, 15 minit. Last call, masya-Allah, last call. Ada permintaan last call. Insya-Allah. Muka surat apa, Oman? 15 kita tengok. Kalau boleh baca, kita baca. Kalau tak boleh, kita baca doa makan terus. Peregan berapa? Maka berhadaplah. Maka berhadaplah. Minhajul Abidin, muka surat 15. Nah, Baman, ni masih mana ni? Minhajul Abidin, muka surat 15. Yang ada kita boleh tengok lah. 10 minit, insya-Allah. Minggu depan belum puasa kan? Belum kan? Minggu depan? Belum Oh, minggu depan dah ada tarawih lah. Maknanya untuk minggu depan kita tawakuf dulu. Macam tak boleh. Lepas tarawih kita buat macam biasa lah, pukul 10. Tara cuti. Nanti cuti. Minggu depan ada kelas macam biasa pukul 10. Lepas tarawih, lepas makan cendol tu, datang lah 10. Lagi banyak juadah nanti.
cendol, air keladi, wah, air jagung, katira, wah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala. Maka berhadaplah dia hamba-hamba tadi. Jangan lupa cerita dia ni. Bila hamba tu tadi dah dapat menolak dunia, dah dapat menolak makhluk, dah selamat daripada nafsu, dah selamat daripada perangkap syaitan. Kemudian apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam hatinya tadi itu dah ada raja dan khauf terhadap Allah, yang mana dua sifat ni lah yang menjadi penggalak, yang menggairahkan dia untuk beribadat dan menolong dia untuk meninggalkan maksiat. Jadi bila dia dah ada dua benda ni, maka dia pun semangat nak buat ibadat. Dah rajin nak buat ibadat, macam-macam taat nak buat dah. Yang maksiat-maksiat semua azam nak tinggal dah. Sebab dah ada dua benda ni tadi, khauf dan raja dalam diri. Jangan lupa cerita, tengok balik yang dah terlepas, tengok balik episod sebelum ni. Okey. Jadi bila sampai satu peringkat, hamba tu tadi lepas satu peringkat ke satu peringkat, lepas satu peringkat ke satu peringkat, baik. Bila dia dalam hatinya ada sifat raja, yakni harap dengan Allah, harap bantuan Allah, harap pertolongan Allah, harap kasih sayang Allah, harap balasan baik daripada Allah, maka dia minat nak buat ibadat. Bila dia ingatkan azab, siksaan, kematian, mati mengejut dan sebagainya, takut nak buat maksiat. Jadi dia dah semangat nak tinggalkan maksiat, semangat nak buat taat. Tiba-tiba ada dua benda pula yang tunggu di tengah jalan tu, yang nak merosakkan dia. Iaitu mana dulu kata musannif? Iaitu riya. Riya pula dah. Ibadat dah banyak. Qiyamul lail, puasa, sedekah, tutup aurat, kuliah. Jangan main-main. Dia dah berubah dah, 360 darjah dah. Tempat maksiat dah tak pergi. Benda-benda haram dah tinggal. Dah rajin dah, sembahyang dah betul dah, istiqamah dah, kelah padu ainnya ngaji, dah beramal dah dengan ilmu, tiba-tiba ada dua benda yang nak membinasakan dia. Jangan lupa, yang pertamanya riya, dan yang keduanya ujub. Ni dosa besar dua-dua. Dua-dua ni dosa besar ni. Dia tak gugur dengan kita ambil semayang. Dosa riak dan dosa ujub ni dia takkan gugur dengan ambil wudu. Dia tak gugur dengan semayang berjemaah. Tak gugur. Ni yang pahal pula ni handphone jadi macam. Abang buka tak? Live tengok. Ada apa-apa gangguan? Ni apa dia pula ni? Apa? Tak ada apa gangguan ni? Ni ada lag ke tak ada? Tak ada lag kan? Macam-macam Sekejap. Dia suruh main puzzle pula dah. Nak kena sambung gambar ni Macam-macam Sekejap. Sebelum ni tak ada Natal ni keluar. Iklan. Iklan. Baik. Okey. Tadi dia suruh main puzzle, sambung. Dalam kelas dia suruh kita main puzzle pula dah. Macam-macam. Baik. Tak apalah. Maka berhadap dengan dia hamba di sini aqabatul qawadih namanya, yakni mencederakan amalnya. Bagi orang yang dah banyak amal, bagi orang yang dah tinggalkan maksiat, dah tinggalkan maksiat dah, tinggal maksiat dah, cuci tangan dah.
Kemudian taat pun dah buat dah, sembahyangnya, tutup auratnya, mengajinya, sedekahnya, qiyamul lailnya, puasa sunatnya, hajinya, umrahnya, macam-macam dah buat. Ya, maka di sini dalam keadaan ni hati-hati, kerana ada dua benda ni yang nak merosakkan amalan yang dah banyak tadi. Kita buat yang Allah suruh dapat pahala dah? Dapat. Selagi kita buat dengan cara yang betul lah. Kan ni cerita daripada awal kan dia dah belajar. Mana dia dah tahulah pantang larang, syarat rukun, sahabatan ibadat dia dah tahu. Makna ni cerita dia dah beramal dengan ilmu lah ni. Jadi bila buat yang Allah suruh dapat pahala. Banyak amal dia dah buat tu, ada kebajikan bagi diri dia. Dan meninggalkan benda haram dapat pahala dah? Dapat. Tinggalkan maksiat tu dapat pahala. Jadi pahala daripada taat pun dia dapat, pahala daripada meninggalkan maksiat pun dah. Mana banyak kebajikan orang ni, hamba ni tadi banyak kebajikan. Maka syaitan dan nafsu tak puas hati dengan dia ni. Syaitan dan nafsu takkan berpuas hati. Kerana janji syaitan ni, dia akan usaha sedaya upaya untuk mencelakakan kita di hari kiamat. Dia akan usaha supaya kita balik akhirat jangan bawa walau satu pun ganjaran pahala. Maka dia tak senang. Dia takkan senang tengok orang yang dah banyak buat amal. Dia tak senang. Maka dia cari jalan lain. Macam mana nak merosakkan amal dia. Sebab nak hasut dia supaya tak semayang, dia dah semayang. Ajak dia buat maksiat, dah tak jalan dah. Ni yang ni dia tak mahu dah, dia tak pakai dah ni. Sebab dalam hatinya tadi dah ada khauf, takut kepada Allah, takut azab Allah. Jadi duk kempen macam mana pun buat dosa maksiat dia tak buat dah. Sebab takut dengan Allah. Nak ajak dia, nak hasut supaya jangan semayang, jangan mengaji, jangan tutup aurat, dah tak jalan dah dia ni. Sebab harapannya tinggi dengan janji-janji Allah yang memberikan dia semangat untuk mentaati perintah Allah. Jadi macam mana pula cara ni? Macam mana pula cara nak merosakkan dia ni? Dia dah tak jalan dah. Nak ajak buat maksiat tak jalan dah, tak laku dah. Nak hasut dia supaya jangan ibadat pun tak laku dah. Maka dia cari jalan lain. Dia banyak jalan dia. Sepanjang perjalanan ibadat ni selagi tak mati, adalah dia punya perangkap, jerangkap, halangan, gangguan. Selagi tak mati. Kena ingat tu. Tak ada istilah aman maksudnya. Tak ada istilah aman daripada benda yang nak merosakkan amalan kita. Selagi tak mati. Kata Imam Ghazali, jangan kau impi, jangan kau harap, jangan kau hayalkan yang syaitan ni akan berdamai dengan kita. Jangan ada terfikir yang setan ni akan berdamai, take fight dengan kita. Dah. Selagi tak mati, selagi tu dia akan cari jalan nak menjahanamkan kita. Kalau boleh, nak mengkafirkan kita. Kalau boleh dia nak mengkafirkan kita, itu nombor satu sekali. Nombor satu sekali. Nak mengkafirkan kita. Orang yang mendapat pertolongan Allah, insya-Allah dia akan kekal dalam iman. Dia yakin sebab Allah bagi tahu dah, innad dina indallahil is, aku takkan murtad, aku takkan kafir. Jadi dia takut. Jadi setan ajak dia jadi kafir, murtad, tak jalan. Bila dapat pertolongan Allah, dia akan kata begini, dia takkan tukar agama, dia takkan syirik kepada Allah. Dia akan tetap dalam Islam dan iman kepada Allah. Maka dia kekal dalam Islam. Jadi setan nak ajak dia murtad, jadi syirik tadi, buat benda yang mengkafirkan, cakap benda yang mengkafirkan, i'tiqad benda yang mengkafirkan, tak jalan. Sebab orang ni dapat pertolongan Allah. Istiqamah dalam iman dia. Innad dina indallahil Islam. Tak adalah benda lain. Islam sahaja yang Allah terima. Lepas tu setan kata apa? Kalau macam tu, bila kau dah jadi Islam ni, tak payahlah kau nak beribadat. Sebab orang Islam ni semuanya syurga besok. Kenapa nak berpenat lelah melakukan amal, sedangkan korang ni semua yang beriman ni dah dijanjikan syurga. Maka orang yang mendapat pertolongan Allah, dia akan jawab macam mana? Tak dapat tidak bagi diri aku mencari bekalan mati, kerana diperintahkan oleh Allah. Sebab Allah perintah kepada aku supaya aku beramal, yang mana amalan itulah sebagai bekalan mati aku. Baik.
beramal lah. Dia pun beramal. Bila dah beramal, ni dia akan cari jalan nak rosakkan amal. Di antaranya dia akan membisikkan was-was dalam hati daripada riya dan ujub. Bisikan syaitan tu namanya apa? Was-was. Malaikat tak akan malaikat tidak akan membisikkan was-was dalam hati. Yang membisikkan was-was ni syaitan. Di antaranya dia akan membisikkan riya dalam hati. Maka wajiblah bagi diri kita kenal betul-betul riya tu apa. Wajib kita kena kenal riya ni, sebab riya ni benda haram. Riya ni sifat yang haram ada dalam hati. Haram simpan, wajib buang. Dan wajib kawal hati kita supaya riya ni jangan singgah dalam hati kita. Jangan. Kalau andai kata ada, wajib buang. Kalau yang tak ada, kena hati-hati, waspada, jangan bagi riya ni masuk dalam hati kita. Kalau ada, kena kalau ada, kena buang. Wajib buang. Jangan simpan. Sebab dia dosa besar ni, riya ni merosakkan amal. Apa riya? Mengharapkan puji-pujian. Ni takrif dia riya tu. Mengharapkan, saya sekarang ni, saya mengharapkan puji-pujian dalam hati kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dalam hati kawan-kawan ni memuji saya, kata saya bagus, kata saya hebat, kata saya begini dan begitu. Saya harapkan benda tu. Sekarang ni, dalam hati saya ada perasaan macam tu. Mudah-mudahan kalian yang mengaji, yang mendengar, yang melihat ni, yang tahu, mudah-mudahan dalam hati kalian rasa kagum dengan saya, memuji kata saya baik, puji kata saya bagus, puji kata saya mengajar sedap dan sebagainya. Saya nak benda tu. Tapi saya tak nak dengar mulut. Saya harap benda tu ada dalam hati kalian. Walaupun kalian tak cakap, tapi saya harap benda tu mudah-mudahan adalah perasaan macam ni dalam hati kalian terhadap saya. Itu namanya riya. Faham? Maka kita tengoklah dalam hati kita ada tak. Setiap kali kita buat ibadat, tak kisahlah sembahyang ke, puasa ke, tutup aurat ke, apa ke, hijrah ke, ada tak perasaan macam tu? Mudah-mudahan orang yang nampak, orang yang tahu, orang yang dengar tentang kebaikan yang kita buat, mudah-mudahan dalam hati mereka memuji kita. Ada tak? Kalau ada, itulah dia. Itulah diri riya. Itu bukan perasaan biasa. Itu penyakit. Itu penyakit tu. Mengharap-harapkan pujian dalam hati. Kalau mengharap-harapkan pujian di mulut orang, itu namanya sum'ah. Itu namanya sum'ah. Dia sama dekat-dekat ni. Mengharapkan puji-pujian dalam hati orang, namanya riya. Mengharapkan puji-pujian, nak dengar. Mudah-mudahan dalam ramai-ramai kawan-kawan ni kan ada memuji dengan mulut. Kalau sekarang ni, kalau dalam live ni mengharap ada yang komen yang bagus-bagus. Sebab dia orang tak dicakap. Yang komen, dia tulis saya harapkan mudah-mudahan ada komen-komen yang baik. Ada komen-komen berbentuk pujian untuk diri saya. Saya tunggu je, tak ada pun. Tak ada pun komen kata bagus ke, kata tersentuh ke, kata tak ada. Saya tunggu benda tu. Tu namanya sum'ah. Dua-dua ni membinasakan ibadat. Hati-hati. Bila orang nak komen kata bagus, bagi bunga tak apa, bagi singa lagi bagus. Maknanya mengharapkan puji-pujian. Tunggu puji. Bila orang nak kata aku bagus, bila orang nak kata aku baik. Tak ada dengar pun. Ceramah sampai pecah-pecah suara, orang buat ada aja. Alahai. Sebab apa? Sebab saya harapkan puji. Tak ada seorang pun yang cakap tentang kebaikan yang saya buat ni. Aduh ya. Kenapa ni? Tu namanya sum'ah. Sum'ah. Hati-hatilah tu. Hati-hatilah. Kalau ada, kena istighfar, kena taubat. Itu bukan dosa kecil, tuan-tuan. Tu bukan dosa kecil. Kalau ada bisikan macam tu, kita iakan, kenalah kita. Tapi kalau datang bisikan macam tu, kita tolak. Makna na'udzubillah min zalik. Kita kena sedar, makna kita boleh beribadat, boleh semayang, boleh mengaji, boleh mengajar, boleh bercakap, ni Allah yang bagi.
puji-pujian orang terhadap diri kita tidak menambahkan walau satu pun ganjaran pahala yang kita harap-harapkan puji-puji orang tu. Anda kata semua puji, kata baik, kata bagus, takkan menambahkan pahala kita pun. Kenapa aku perlukan benda-benda macam tu sedangkan pujian makhluk tak memberi pahala pun. Dan saya kena ingat kenapa saya nak orang puji saya sedangkan kejayaan saya beribadat ni semata-mata pertolongan Allah, bukan daripada diri saya. Bukan sebab hebat saya, kuat saya, ilmu saya. Kenapa yang saya harapkan orang puji diri saya? Sedangkan saya ni boleh beribadat semata-mata bantuan Allah. Kena ingat macam tu untuk nak tolak benda saya. Kalau semayang lah, kalau baca Quran lah, kalau puasa lah, kalau sedekah lah, kalau buat baik pada orang, buat baiklah. Maknanya kita kena sedar dan kena ingat kita boleh melakukan taat tadi semata-mata rahmat Allah. Mustahil kita boleh buat baik kalau Allah tak bagi taufik kepada kita. Mustahil. Jadi kita kena sedar, aku boleh buat baik ni semata-mata pertolongan Allah. Tak ada kena-mengena pun dengan diri aku. Roh aku dipinjamkan oleh Allah, tubuh badan aku pun dipinjamkan oleh Allah, gerak-geri aku pun dijadikan oleh Allah. Ilmu pun diberi, faham oleh Allah. Pertuturan aku pun diberi oleh Allah. Tiba-tiba aku nak orang puji aku. Maknanya lupa ke diri? Lupa diri. Maknanya kita lupa diri. Tapi kalau kita ingat daripada A to Z, zahir batin semata-mata rahmat, bantuan pertolongan Allah, insya-Allah kita tak akan kena penyakit ni. Walaupun dia datang, kita dapat tepis. Aku tak berhak pun nak puji-puji gitu. Wahai setan, wahai setan, aku tak berhak pun nak dapat puji-puji itu. Kerana segala puji itu milik Allah. Dia yang memberi sesuatu. Dia yang memberi taufik kepada aku boleh ibadat. Dia yang memberi taufik kepada aku boleh bersedekah. Harta pun dia yang bagi, duit pun dia yang bagi. Betul? Tapi kalau kita merasakan benda ni daripada diri kita, tu jadi masalah. Bila kita pandang kejayaan kita boleh ibadat ni daripada usaha ikhtiar kita, ilmu kita, kederat kita, kuat kita, kehendak kita, habislah. Ni yang kita harap orang puji kita. Tapi kalau kita sedar semua ni semata-mata bantuan Allah, kasih sayang Allah, belas kasih sayang Allah. Kalau Allah tak bagi, jangan harap nak beribadat. InsyaAllah dia akan terselamat daripada riya tadi. Baik, timbul soalan. Boleh tak kita tinggalkan ibadat kalau takut riya? Boleh tak kita nak meninggalkan ibadat sebab takut nanti riya? Jawabnya tak boleh. Teruskan beribadat dan usaha lawan. Andai kata terkena juga, bertaubat kepada Allah. Jangan dengan sebab. Tengok tu dia punya perangkap, nampak tak? Kalau macam tu tak payah mengajar. Jadi kalau mengajar timbul riya. Tak payah mengajar. Dia perangkap ke situ pula. Kalau kita tak ada ilmu, ya juga ni. Kan nak semayang, nanti kalau semayang takut timbul riak pula. Tinggal semayang pula. Ni kan pakai tutup aurat, pakai niqab lah, pakai purdah lah, pakai longan-longan, nanti takut timbul riak pula. Pakai biasa-biasa sudah dah. Nampak tak? Dia punya permainan dia. Dia bijak, dia ada PhD. Master bahagian tu. Profesor pun kena tipu, doktor pun kena tipu, ni kan kita. Dia lagi dahsyat lagi dalam menipu ni. Dan memang Allah ciptakan khusus untuk menipu. Jadi tak payah nak sombong. Jangan nak takabur kita. Kalau Allah tak tolong, tak selamat kita. Tak payah kita kata, aku hebat. Jangan. Kita tak mampu. Sebab dia tu makhluk yang hebat, yang nama setan ni. Sebab apa makhluk yang hebat? Diciptakan oleh Tuhan yang maha hebat. Tapi hebat dia kot situ lah. Berapa banyak orang yang bijak pandai ditipu? Betul? Patutnya kalau orang yang bijak pandai, mata pelajaran tinggi, ngaji universiti, ada PhD, ada doktor, tak adalah kena tipu dengan setan. Kena tipu juga. Dahsyat tak dahsyat? Ini kan kita yang ngaji sekolah rendah je.
Lagi dia jadi ulam-ulaman. Jadi kalau timbul dalam hati perasaan, contoh, aku tak naklah buat macam ni, nanti takut riak, buat sahaja. Kemudian jaga hati, ingat ini semua pemberian Allah. Aku boleh buat begini semata-mata rahmat Allah. Aku tak ada kehebatan, aku tak ada kekuatan. Kalau Allah tak bagi taufik, mustahil aku boleh buat baik ni, mustahil aku boleh sedekah ni, mustahil aku boleh semayang ni, mustahil aku boleh berhijrah ni. Ini semua bantuan Allah. Jadi insya-Allah kalau kita sedar boleh selamat. Kalau tak sedar kena kita. Ataupun mengharapkan puji-pujian selepas kita mati. Ini satu lagi. Perasaan saya sekarang ni, biarlah sekarang ni orang tak pedulikan saya, biarlah orang tak puji, biarlah orang tak kenal, harap-harap selepas saya mati nanti manusia akan memuji saya. Mudah-mudahan pada waktu tu manusia baru tahu saya siapa, contohnya lah. Dan pada waktu tu mudah-mudahan mereka kagum dengan diri saya, kagum dengan amal ibadah saya. Maka terkena juga penyakit riak tadi gitu. Habis. Dan ujub ni apa pula? Kagum, tercengang dengan kebolehan diri beribadat. Tak sangka yang kita ni boleh jadi baik. Orang lain bukan main payah nak jadi baik. Itu ni aku ni. Sengih seseorang. Tersengih seseorang. Tak sangka orang lain tak boleh tinggal maksiat ni. Aku tak ada jadi hal lah. Kalau setakat dosa-dosa kecil, tak jadi hal lah. Tenang je. Dia jadi kagum dengan diri dia. Padahal dia ditolong oleh Allah. Tapi dia tercengang dengan diri dia. Tu tak sedar lah tu. Dia tak sedar yang dirinya boleh buat taat, tinggal maksiat tadi, pertolongan Allah. Tapi bila dia pandang diri dia yang melakukan ibadat, yang meninggalkan maksiat, bukan bantuan dan pertolongan Allah, bukan taufik dan kehendak Allah, ini yang dia kagum dengan diri sendiri. Tak sangka aku boleh semayang, tak sangka aku boleh ngaji, tak sangka aku boleh mengajar, tak sangka alim sampai tahap ni, tak sangka boleh hafal macam-macam, orang lain bukan main bengap lagi. Dia kagum dengan diri sendiri. Dia terlupa yang ingatannya itu diberi, dipinjamkan oleh Allah. Itu penyakit ujub pula. Kalau tak dapat tolak, kena kita iakan, kita setuju dengan bisikan tadi, habislah ibadat, habislah pahala ibadat. Walau haji umrah sekalipun. Walau sedekah 50 juta sekalipun. 50 juta wakaf. Tapi dalam hati ternanti-nanti puji-pujian makhluk, habis bersih 50 juta. Tak ada pahala satu pun. Nampak tak tu bahaya tak bahaya penyakit hati? Ingat dia main-main ingat di perasaan main-main Ada benda ni, sedekahlah 50 juta pun tak ada pahala walau satu. Allah. Cuba kita bayangkan kita beribadat serta hati kita ada dua benda ni. Apa yang kita bawa balik besok? Apa yang kita bawa balik akhirat besok? Bekalan kita apa? Tak ada melainkan dosa. Tak ada melainkan dosa lah yang kita bawa. Pahala semayang tak dapat, pahala puasa tak dapat, pahala ngaji tak dapat, pahala tarawih tak dapat, pahala taranum tak dapat, pahala mengajar tak dapat, pahala tunggu qiyamul lail, tunggu Lailatul Qadar tak dapat. Habis. Dia kaut semua, habis. Kecuali hamba tu tadi sedar dan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Taubat. Maka Allah akan gantikan dengan kebajikan. Habislah. Ni yang kata senang buat ibadat ni. Buat je dapat pahala lah. Buat baik, nanti Allah bagi pahala. Ngaji-ngaji tak payah, buat baik. Nak hijrah, belajar tak payah, ibadat ni. Tinggalkan maksiat tu, buat ibadat banyak-banyak. Semua jemaah jaga, qiyamul lail, sedekah sana sini. Mengaji tak payah. Habislah.
Yang mengaji pun ramai terlongkok. Kita yang mengaji ni pun belum tentu lagi. Tahu tapi tak beramal. Apa dah lagi yang tak mengaji? Lagilah. Ujub dan sekali melihat dengan taat akan manusia, nak memperlihatkan taat dia kepada manusia, maka dibinasakan akan dia. Allah binasakan taat dia. Taat yang kita buat tadi tu dibinasakan oleh Allah. Dan yang lainnya membesarkan demikian itu dan memuliakan dirinya padanya pada ibadat. Oh, dia puji-puji diri sendiri. Aku ni bagus, aku ni soleh, aku ni takwa, aku ni tak ada buat dosa, aku ni tak ada maksiat. Akulah yang beramal, orang lain tak beramal. Akulah yang tawadhu, orang lain takabur. Akulah yang ikhlasnya, orang lain semua tak ikhlas ibadat. Akulah yang kenal Tuhan, yang lain tak kenal Tuhan. Akulah yang semayang yang betul-betul, yang lain semua sembah berhala. Habis. Maka mencengang dengan dirinya. Dia heran dengan dirinya. Dia heran dengan dirinya yang boleh beribadat. Dia heran dengan diri dia yang boleh meninggalkan maksiat. Dia kagum dengan diri dia. Adapun kalau hamba tu tadi kagum dengan Allah yang memberi taufik, itu tak apa. Ya Allah, maha hebat Kau ya Allah bagi taufik aku boleh semayang. Maha hebat Kau ya Allah bagi taufik kehendak Engkau ya Allah aku boleh tinggalkan maksiat ni. Maha hebat Kau ya Allah yang memberi pertolongan kepada aku. Itu tak apa, tu dia nampak Tuhan. Ini nampak diri nampak diri sendiri tu masalah dia. Kalau dia sedar yang dibuat ni semata-mata pertolongan Allah, dia merasa kagum kepada Allah, itu tak apa. Maha hebat ya Allah yang memberi taufik. Boleh aku semayang, malam-malam boleh bangun ibadat. Terima kasih ya Allah dengan taufik Kau. Maha hebat Kau ya Allah. Ini semua tanda kebesaran, kehebatan, kekuasaan Kau ya Allah. Tapi kalau merasakan diri yang hebat, lupakan Tuhan, tak sedar tu semua nikmat Tuhan bagi, habislah. Qiyamul lail lah. Dapat ngantuk je lah. Dapat ngantuk, dapat penat. Pahalanya tak. Dan satu lagi, dosa yang dapat. Na'udzubillah. Sebab tu ulama' besar ni kata jangan leka, jangan leka. Sebab leka je benda ni masuk. Leka je benda ni masuk. Leka je benda ni masuk. Sebab tu dia kata jangan leka, jangan leka. Sebab syaitan ni Imam Ghazali dah kata hari tu, dia tak pernah leka. Dia tak pernah leka. Dia tunggu peluang aja. Dia tengok kita leka, dia masuk. Lalai je, lupa je, dia masuk. Bila dia dah masuk tadi, dapat tolak dan tak dapat tolak je lah. Kalau dapat tolak pun semata-mata rahmat Allah. Jangan kata hebat pula. Oh, dahsyat aku boleh tolak. Habislah. Mana tempat berhenti? Kan sejuk pula hati yang supaya mana tadi, maka menggugurkan ibadat atasnya dan dibinasakan dia, dibinasakan ibadat. Habislah ibadat tadi. Sebanyak apa pun ibadat akan dibinasakan oleh Allah. Jadi mesti ada perasaan takut dalam hati kita, risau dalam hati kita, bimbang dalam hati kita. Seandainya dalam hati kita ada penyakit yang namanya riya dan ujub tadi. Kena ada perasaan tu. Sebab kalau kita tak ada perasaan takut, risau, nanti kita akan rasa aman. Kita akan berasa selesa je. Kena ada perasaan takut, risau, selalu telik hati kita, selak hati kita. Ada tak perasaan-perasaan macam tu? Kalau ada, cepat-cepat istighfar kepada Allah. Jangan biar tak pandang. Wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat doa mak ayah, dengan berkat doa tutu guru, orang soleh, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sekalian kita, ibu bapa kita, anak bini kita, ahli keluarga kita, suami dan sebagainya, ipaduai, kawan-kawan, sepupu, sepapan, anak-anak buah semua, kawan-kawan kita yang lama, yang baru,
yang masih ada, yang dah tak ada, mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan majlis ilmu, dengan keberkatan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat bulan Syaban ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, memberikan kita umur yang barakah, memberikan rezeki yang luas lagi barakah. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah bagi kepada kita jadi asbab memudahkan untuk kita dan anak bini kita dekat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita daripada nikmat yang menjadi asbab kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, kesungguhan, kesabaran. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah, sentiasa bersangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang sabar dalam segala hal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, beri kepada kita taufik untuk mengamalkan segala ilmu yang telah diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita anak-anak yang selamat dunia dan akhirat hingga akhir keturunan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan andai kata adalah ganjaran pahala, secebis ganjaran pahala daripada majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah menyampaikan kepada almarhum, almarhumah, ibu bapa, nenek moyang kita, yang suami yang dia kata yang dah tak ada, isteri yang dah tak ada dan sebagainya lah, kawan-kawan kita semuanya, mudah-mudahan muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah persampaikan kepada mereka. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudri wa thawrakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah untuk pengetahuan kawan-kawan kita, jazakumullah khair. Untuk pengetahuan kawan-kawan kita, bulan Ramadan kelas kita macam biasa tapi pukul 10 lah. Harap-harap insya-Allah kita diberi taufik, insya-Allah. Kerana bulan Ramadan ni pahala belajar lebih berlipat kali ganda lagi Allah bagi. Lagi besar daripada pahala tarawih lagi. Insya-Allah mudah-mudahan kebetulan malam-malam kita belajar tu, mudah-mudahan malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Bolehlah. Apa lagi? No. Kawan-kawan semua, insya-Allah terima kasih yang hadir. Jazakumullah khairul jazak. Sama-sama Allah Karim. Cargas. Cargas. Kawan-kawan semua terima kasih. Doakan saya, doakan ahli keluarga saya, ibu bapa saya, anak isteri saya, doakan. Allah Karim. Malam ni nak tengok ni. Masya-Allah. Ni malam ni. Malam ni punya jamuan. Ni malam ni punya jamuan kawan-kawan. Nasi lemak, masya-Allah. Lambat habis. Masya-Allah ya Karim. Ni apa barang ni? Masya-Allah, dari macam sama-sama kasih. Sama-sama kasih. Ni dia orang ni nak buat sambutan Ramadan ni, sambutan Ramadan. Masya-Allah. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih yang baru join, yang baru jumpa, yang baru kenal. Terima kasih yang baru follow. Masya-Allah, masya-Allah. Man, insya-Allah man, tepi man. Sekali. Masya-Allah, ni apa benda ni? Mari. Dia orang ni ajak. Buka man. Jangan agak.
Ini Kang, lepas makan. Punca saya gerak pergi cari. Gigi cari nasi lemak ke. Makan, jangan tak makan. Masya Allah. Ni apa barang dalam ni Abang Man? Apa barang ni Abang Man? Macam-macam ada. Bergurau je insya-Allah. Nampak terus. Mai pindah duduk Melaka lah. Masya Allah, minta maaf Minta maaf. Jazakumullah ya. Kasut. Abang Azri, cepatlah duduk pondok. Bila lagi? Kata nak duduk pondok. Mai. Kalau abang duduk pondok nanti malam-malam kita boleh pergi kelas sama. Yarhamkallah. Mari. Masya Allah. Terima kasih semua. Ya Allah ya Karim. Moga kalian dimurahkan rezeki selalu insya-Allah. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih. Marilah makan. Diorang ni ajak mengaji nak ajak makan tak mau pula. Terbalik lah diorang ni. Diorang ni dah naik makam. Mai. Kita baca doa selamat sikit. Baca doa selamat sikit insya-Allah. InsyaAllah Abang Azri dipermudahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughli wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa midadil azim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصحابنا ولأصدقائنا ولطلابنا ولأساتذنا ولجيراننا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم إجسادنا وسلم كل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك أنت السميع الدعاء. اللهم وفقنا يا الله لطاعتك وترك المعاصي ظاهرا وباطنا وتمم تقصيرنا وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا قنا عذاب النار. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya Rabb, insyaAllah. Okey sahabat. Allah Karim. Masya Allah. Kambing dah mengamuk. Kambing dah marah kambing. Kambing dah marah, Masya Allah. Mai, Masya Allah. Masih sahabat semua. Selamat rehat Selamat rehat insya-Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Tuk makan tuk. Soleh. Soleh tak ada. Pergi Jepun? Jauh? Belajar pondok Lubuk Tapai je. Jamal Salam. Jamal mana? Oh, Ustaz Jamal.
Tak adalah belajar kat lubuk tapak tu duduk main-main ni dia dulu. Duduk main-main ni Ustaz Jamal ni, Ustaz Jamal. Ustaz Jamal ke ni? Masya-Allah mak Ustaz. Solihuddin. Ni soleh ke ni? Tak soleh. Solihuddin, soleh lah ni. Soleh mana leh? Apa tak ada? Masya-Allah. Mana tadi? Ni Ustaz Jamal ni sahabat saya ni. Mana tadi sahabat saya? Jamal. Dulu ada duduklah lubuk tapas sekejap. Ada duduk lubuk tapas sekejap. Tu ada Man Pahang situ. Tu ada Man Pahang, kalau kenal lah Man Pahang. Man Pahang dengan Man Melaka. Ni Malito. Ni Malito tu Man Pahang. Jamal. Sepupu? Oh ya ke? Oh besok nak ke overseas. Boleh jadi ke? Jadi ke pergi Jepun? Masya Allah, kau puasa kat Jepun ni? Jauh kau puasa? Apa pun insya-Allah salih fi amalillah fi hifzillah. Selamat pergi balik semua, dipermudahkan urusan. Insya-Allah, insya-Allah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi, saya minta maaf untuk diri dulu. Yalah, biasa kan kau ada. Saleh. Biasa kan Soleh ada. Malam ni Soleh tak ada. Tinggalkan Abang Man Macam ni manager kena tinggal. Manager football tinggal Jurulatih kena tinggal macam? Game tu dah tak turun. Masya-Allah. Nama boleh tinggal macam. Ya keri. Okeylah. Selamat berehat semua. Jumpa lagi fi amanillah fi hifzillah semuanya insya-Allah. Allah mudahkan urusan kalian, beri kesihatan, keafiatan kepada kalian semuanya insya-Allah. Okey, semua kawan-kawan, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia tak nak balik, susah saya nak jawab.